Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Diana Eva Natasha Ana Edwin, memegang nombor metrik di 201920911184. Tajuk kajian kami adalah masalah disiplin menyebabkan segelintir pelajar Kolej Vocational Teluk Intan tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ketika pandemik COVID-19. Seterusnya adalah ahli kumpulan saya, terdiri daripada saya sendiri, seterusnya Muhammad Alif, Muhammad Muammar, Ifilia, Nur Faizan, Anis Khalida, Suzan Ana Edwin dan juga Nurul. Seterusnya kita pergi kepada bab 1 iaitu pengenalan. Pandemik COVID-19 telah banyak mendidik masyarakat untuk hidup dalam norma baru. Aktiviti harian masyarakat kini juga banyak berubah. Salah satu bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah sektor pendidikan. Pihak sekolah dan juga pelajar terpaksa menghadapi pelbagai cabaran ketika pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, fokus kajian kami adalah masalah disiplin menyebabkan segelintir pelajar Kolej Vocational Teluk Intan tidak menyempurnakan tugasan semasa PDPR. Seterusnya adalah penyataan masalah. Penyataan masalah pertama, masalah disiplin pelajar Kolej Vocational Teluk Intan semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian. Penyataan masalah kedua, sebab pelajar tidak menyempurnakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara atas talian. Penyataan masalah ketiga adalah kesan yang berlaku sekiranya segelintir pelajar Kolej Vocational Teluk Intan tidak menyempurnakan tugasan mereka. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama iaitu mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi pelajar Kolej Vocational Teluk Intan yang tidak menyempurnakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Objektif kajian yang kedua iaitu mengenal pasti kesan-kesan berlaku terhadap pelajar Kolej Vocational Teluk Intan yang tidak menyempurnakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah mengatasi masalah disiplin pelajar Kolej Vocational Teluk Intan yang tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Terusnya, kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar Kolej Vocational tidak menyempurnakan tugasan menurut salah seorang guru di Kolej Vocational? Yang kedua, apakah kesan-kesan yang menimpa pelajar Kolej Vocational sekiranya tidak menyempurnakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian? Yang ketiga, bagaimanakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah disiplin pelajar Kolej Vocational yang tidak menyempurnakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian? Seterusnya adalah batasan kajian. Batasan kajian kami ini adalah kajian ini hanya melibatkan segelintir pelajar Kolej Vocational Teluk Intan yang berfokus kepada masalah disiplin pelajar menyebabkan tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ketika pandemik COVID-19. Seterusnya, kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang kami lakukan ini adalah kepentingan kepada ibu bapa, individu itu sendiri dan juga pihak sekolah. Kepada ibu bapa, pemantauan terhadap anak-anak di rumah oleh ibu bapa dilakukan sejauh manakah semasa PDPR ini berlangsung. Kita akan melihat sejauh manakah ibu bapa terlibat semasa pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ini. Kedua, kepada individu itu sendiri, pelajar itu sendiri. Ini memberi kesedaran kepada pelajar bahawa kesan yang berlaku sekiranya mereka terus malas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan semasa PDPR ini. Seterusnya, pihak sekolah memastikan masalah disiplin pelajar dari segi malas membuat tugasan dan memikirkan cara untuk membendung masalah ini semasa pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Salam sejahtera, saya Suzan Ana Edwin, pemegang nombor metrik di 2019-209-1192. Saya akan membentang berkaitan dengan bab 2. Dalam bab ini akan menjelaskan masalah disiplin pelajar yang menyebabkan pelajar Kolej Vocational Teluk Intan tidak menyempurnakan tugasan semasa kelas atas talian
Dalam bab ini akan melibatkan 3 perkara, iaitu kajian dalam negara, dan yang kedua kajian luar negara, dan seterusnya teori yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Akram, bernombor metrik di 202010946112. Ingin saya persembahkan tentang tinjauan kajian lampau yang telah kumpulan kami buat. Bagi kajian dalam, menurut Outwater 1999, pengaruh rakas bahaya memainkan peranan dalam pembentukan sama ada akhlak yang baik maupun yang buruk. Dalam konteks ini, pelajar akan lebih cenderung untuk mengikuti kelakuan-kelakuan rakan mereka, terutamanya ketika sesi PDPR sedang dijalankan. Pemilihan rakan sebaya yang baik akan menjurus kepada keinginan untuk lebih bersemangat untuk belajar, manakala pemilihan rakan sebaya yang buruk akhlaknya akan menjurus kepada sikap yang negatif, terutamanya kurangnya pemantauan yang ketat daripada guru kerana sistem pembelajaran yang dijalankan secara atas talian. Menurut Melson 1992, keluarga dianggap sebagai ejen sosialisasi yang penting. Dengan kata lain, keluarga memainkan peranan dalam menentukan perkembangan pada anak-anak mereka. Keluarganya mempraktikkan hal-hal komunikasi dan sosialisasi secara menyeluruh akan membantu anak-anak untuk mengaplikasikan ilmu itu ketika PDPR dijalankan. Sebagai contoh, anak-anak ini tidak akan berasa malu ataupun takut untuk bertanyakan soalan-soalan secara spontan kepada guru ataupun rakan sekelas, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan soal akademik ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain, mereka tidak akan ketinggalan dalam soal aspek pelajaran dan pada masa sama dapat melengkapkan tugasan yang diberi. Tambahan pula, antara pelajar dan guru, interaksi pelajar dan guru dapat dibuat di hujung jari saja ketika sesi PDPR ini dijalankan. Menurut Razali 1994, menegaskan bahawa pentingnya tanggungjawab ibu bapa dalam menentukan dan mencorakkan anak-anak mereka dengan asuhan yang positif, di samping melahirkan suasana yang harmoni di kalangan anggota keluarga. Ketika suasana pandemik ini, pelajar sudah tentu akan menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian. Oleh sebab itu, suasana yang tenang dan harmoni adalah diperlukan bagi pelajar supaya mereka dapat menghadiri kelas dan dapat melaksanakan tugasan yang diberi tanpa sebarang masalah, terutamanya masalah berkaitan dengan keluarga. Seterusnya, kajian luar. Menurut Maslow 1970, setiap manusia berupaya untuk memenuhi ataupun mencapai kesempurnaan diri sekiranya tahap-tahap keperluan di bawah hierarki keperluan dipenuhi. Dalam hal ini, ia boleh dikaitkan tentang bagaimana seseorang insan yang bergelar pelajar itu dapat menyempurnakan tanggungjawab mereka sebagai pelajar sekolah dengan baik. Sebagai contoh, pelajar yang terpaksa bekerja demi membantu keluarga untuk memenuhi keperluan fisiologi seperti makanan dan tempat tinggal, sudah tentu terpaksa mengorbankan masanya yang penting sebagai seorang pelajar yang sepatutnya juga digunakan dalam hal-hal akademik, khususnya seperti mengulang kaji pelajaran, menghadiri kelas dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Ia akan menyebabkan pelajar itu terlepas tentang semua hal berkaitan akademik. Menurut Sazali 1997, remaja sering diserang penyakit kekosongan jiwa dan kelemahan ketahanan diri. Penyakit ini menyebabkan jiwa mereka kosong dan tidak mempunyai matlamat ataupun wawasan diri. Selaras dengan ini, pelajar yang diserang dengan penyakit ini akan mudah merasa kurang bersemangat dan tidak menyedari tujuan mereka sebenar untuk belajar. Tambahan pula, ketika sesi PDPR yang menyemaksa pelajar untuk lebih berdikari dan membuangkan seketika pelajar yang terjejas dari segi wang, misalnya untuk membeli internet.
bagi menghadiri kelas dan menyiapkan tugasan sudah tentu mendorong pada peningkatan kes spontan kelas dan seterusnya mengabaikan segala tugasan ataupun pentaksiran yang diberi oleh guru bagi menilai tahap pencapaian mereka. Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Teori yang berkaitan adalah teori humanistik. Teori ini merupakan teori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini memfokuskan kepada perkara-perkara berkaitan secara langsung dengan individu dan juga berfokus juga kepada pelajar. Setiap manusia mempunyai keperluan dan keperluan asas. Sekiranya kedua-dua keperluan ini dipenuhi dengan sepenuhnya oleh individu, maka secara langsung individu dapat memotivasikan diri sendiri dan ini disokong oleh teori keperluan Maslow. Bagi mengaitkan masalah disiplin segelintir pelajar kolej vokasional ini dengan teori keperluan Maslow adalah pelajar ini memerlukan kasih sayang yang secukupnya. Menurut responden, kesibukan ibu bapa bekerja merupakan salah satu punca masalah disiplin dalam kalangan pelajar ini. Jadi, sebagai ibu bapa, mereka haruslah meluangkan sedikit masa dengan anak-anak, sama ada bertanyakan perihal sekolah anak-anak ataupun berkaitan dengan tugasan-tugasan dan masalah yang anak-anak hadapi semasa kelas secara atas talian. Jadi, dengan adanya sedikit perhatian daripada ibu bapa, anak-anak mereka akan merasa lebih disayangi dan dihargai, dan ini akan mengelakkan berlakunya masalah disiplin dalam kalangan anak-anak terjadi. Segelintir pelajar ini juga berkeperluan untuk mendapatkan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa ataupun guru. Menurut kepada responden, apa yang dapat mereka lakukan adalah dengan memberikan kata-kata semangat dan nasihat kepada pelajar mereka. Selain itu, mereka juga tidak terus memarahi pelajar mereka dan mengabaikan pelajar mereka sekiranya pelajar mereka tidak membuat kerja sekolah secara atas talian. Jadi dengan ini, pelajar mereka tidak akan berasa cepat berputus asa ataupun tiadanya semangat untuk bersekolah. Hai, saya Nurul Syahira binti Zulfikri, memegang nombor matriks di 2019 2091766. Hari ini saya akan berkongsikan tentang bab 3 iaitu kaedah kajian. Okey, pengenalan. Bab ini membincangkan kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian untuk mengumpul data dan maklumat bagi mencapai objektif kajian. Okey, kajian ini merangkumi 4 isi iaitu reka bentuk kajian kes, responden kajian, teknik pengumpulan data dan terakhir sekali iaitu teknik penganalisisan data. Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang reka bentuk kajian. Okey. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kualitatif terhadap strategi kajian kes yang melibatkan pelajar kolej vokasional. Pertanyaan teluk intan berkaitan masalah disiplin. Pelajar tidak menghantar tugasan yang telah diberikan oleh cikgu semasa belajar online dalam pandemik COVID-19. Okey. Seterusnya iaitu saya akan berkongsi tentang responden kajian yang kami pilih. Okey, nama responden yang kami pilih iaitu Nurlina binti Idris dengan berkelulusan Diploma Pendidikan di Maktab Gaya Sabah dan berkelulusan Institusi Teknologi Mara ITM bidang pengajian kesabaran Journalism. Okey, pengalaman responden yang kami pilih iaitu latihan mengajar selama 26 tahun dan jawatan yang beliau sandang iaitu jawatan yang cikgu tersebut ajar iaitu guru bahasa Melayu dan merupakan ketua unit Pusat Sumber Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Efilia binti Razali, pemegang nometrik D2018108.641 akan menuliskan pembentangan hari ini dengan membentangkan tentang penganalisasian data serta teknik pengumpulan data. Pertama sekali, teknik pengumpulan data yang diaplikasikan di dalam kajian kes kami adalah kaedah temu bual bersama responden. Ianya dijalankan secara atas talian menggunakan platform Google Meet dan berlangsung selama 47 menit. Data dikumpul melalui soalan-soalan yang disediakan oleh kami sendiri berdasarkan dengan objektif kajian kami. Seterusnya ialah penganalisasian data. Penganalisasian data dilakukan secara kualitatif. Data dikumpul dalam bentuk transkripsi hasil daripada temu bual yang dilaksanakan bersama responden. Pemilihan tema pula dilaksanakan berdasarkan transkripsi temu bual tersebut dan objektif kajian yang dikenal pasti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya teruskan pembentangan ini dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Nur Faizan bin Nur Zain. Metrik number adalah D20181082686 dan saya akan menyambung pembentangan pada bab 4 yaitu dapatan kajian. Dapatan kajian kami yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar tidak menghantar atau tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian sepanjang musim pandemik ini. Berdasarkan temu bual yang kami lakukan bersama responden kami, beliau mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi. Menurut beliau, faktor yang pertama adalah pelajar datang dari keluarga yang susah menyebabkan mereka terpaksa bekerja. Responden mengatakan bahwa ibu bapa pelajar terpaksa diberhentikan kerja sepanjang musim pandemik ini. Oleh itu, terdapat beberapa pelajar yang mengambil ikhtiar untuk bekerja bagi menampung dan membantu keluarga mereka sepanjang musim COVID ini. Faktor kedua, responden mengatakan bahwa pelajar bermain game pada lewat malam sehingga mereka gagal untuk menghadirkan diri ke dalam kelas. Responden mengatakan game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile merupakan game yang menjadi kegilaan pelajar untuk bermain sehingga larut malam dan menyebabkan mereka gagal untuk bangun di waktu pagi dan tidak dapat menghadirkan diri sepanjang kelas. Faktor yang ketiga adalah sikap pelajar yang tidak mengambil berat akan pendidikan mereka. Menurut responden, sesetengah pelajar akan berputus asa ketika mereka gagal untuk melakukan tugasan atau mereka merasakan mereka tidak mampu untuk menyiapkan tugasan yang diberikan kepada mereka. Hal ini terjadi karena pelajar merasakan mereka boleh untuk melarikan diri atau membawa diri mereka ke sekolah kebangsaan biasa, sekolah harian biasa, berbanding meneruskan pembelajaran mereka di institusi ini. Dan faktor yang keempat adalah kemudahan gadget yang terpaksa dikongsikan oleh pelajar dengan isi rumah yang lain. Menurut responden, sesetengah pelajar, terutamanya bagi mereka yang tidak berkemampuan, terpaksa berkongsi gadget seperti telepon pintar untuk melakukan tugasan dan menghadirkan diri ke dalam kelas atas talian. Oleh itu akan berlakulah masalah kehadiran dan masalah tidak menyiapkan tugasan disebabkan oleh kurangnya terhadapnya penggunaan telepon pintar dalam kalangan pelajar. Dan faktor yang terakhir, responden mengatakan bahwa masalah rangkaian internet yang perlahan juga merupakan faktor yang menyebabkan pelajar untuk gagal menyiapkan tugasan dan tidak dapat menghadirkan diri ke dalam kelas atas talian sepanjang musim pandemik ini. Walau bagaimanapun, masalah internet ini hanya dapat diterima sekiranya pelajar tersebut tidak memiliki kuota internet ataupun berada di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai rangkaian internet yang laju. Oke, untuk dapatan kajian yang kedua, yaitu kesan-kesan yang berlaku terhadap pelajar yang tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian panjang musim pandemik ini.
Menurut responden, kesan yang pertama adalah pemahaman pelajar terhadap silabus baru terjejas karena mereka tidak biasa dengan format yang baru. Sebabkan kementerian telah menukarkan silabus kepada dan juga format peperiksaan kepada format yang baru, untuk yang baru. Kegagalan pelajar dalam menghadirkan diri ke dalam kelas dan juga gagalnya mereka dalam menyiapkan tugasan mereka akan menyebabkan mereka untuk gagal beradaptasi dengan silabus yang baru ini. Gitulah. Oke, kesan yang kedua menurut responden adalah penilaian berterusan ataupun PB akan terjejas, yaitu markah pelajar dalam PB akan terjejas. Menurut responden sepanjang temu bual itu, responden sangat menekankan bahwa kegagalan pelajar dalam mengantar PB akan menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan markah lulus ataupun markah yang memberikan mereka grade yang tinggi pada peperiksaan akhir nanti. Responden menekankan hal ini dalam temu bual karena ianya sangat penting bagi pelajar meluluskan diri dan membawa diri mereka ke semester yang baru. Kegagalan dalam mengantar PB mereka dan menjejaskan markah dan juga mengganggu markah keseluruhan mereka pada ujung semester. Kesan yang ketiga adalah pelajar akan mudah berputus asa apabila mereka tidak membuat tugasan dan memberi alasan untuk berhenti dari berhenti dari institusi tempat mereka belajar. Di sini pelajar yang gagal untuk menyelesaikan tugasan akan mengambil jalan mudah dengan berhenti berbanding menyusahkan diri mereka daripada menjawab ataupun menyelesaikan tugasan-tugasan yang mereka tidak dapat siapkan. Dan kesan yang terakhir adalah pelajar akan ketinggalan dalam pelajaran dan guru terpaksa membuat kelas pada waktu malam agar pelajar yang tidak hadir pada waktu kelas siang. Dan kesan yang terakhir adalah guru dan pelajar akan terpaksa bekerja lebih keras dan lebih massa berbanding biasa. Hal ini disebabkan menurut responden mereka terpaksa melakukan kelas malam bersama pelajar agar topik yang diajarkan pada waktu siang tadi dapat diajarkan kepada pelajar yang tidak dapat hadir pada kelas di siang hari tersebut. Jadi di sini guru terpaksa bekerja lebih massa dan pelajar paksa hadir pada waktu-waktu yang luar dari kebiasaan seperti waktu malam. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muhammad bin Hazizah, metrik number D202010923116. Setelah pihak penyelidik bersama responden melalui kaedah temu bual telah berbincang tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah disiplin ini. Hasil perbincangan bersama telah memperoleh dapatan langkah yang perlu diambil oleh pihak ibu bapa, pihak Kolej Vokasional Pertanian, pihak individu pelajar dan juga pihak luar. Pertama sekali dari pihak ibu bapa boleh mengambil langkah dari aspek jati diri pelajar dengan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan moral kepada pelajar dan sentiasa memberikan perhatian tentang pendidikan dan pengurusan kendiri terhadap anak-anak mereka. Kesannya pelajar itu akan lebih bertanggungjawab dan cakna tentang tugasan yang perlu disiapkan dan perlu dihantar kepada guru mereka. Seterusnya bagi pihak luar pula yang terdiri daripada persatuan badan kerajaan dan bukan kerajaan boleh memberi bantuan kepada pelajar yang dari golongan kurang berkemampuan dari aspek kewangan untuk menghadiri kelas secara atas talian. Seperti yang telah dilakukan oleh Persatuan Alumni ITM 8992 MESCOM, mereka telah memberikan bantuan gadget kepada para pelajar Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan yang tidak berkemampuan untuk mengikuti sesi pembelajaran secara atas talian sewaktu pandemik COVID-19. Seterusnya bagi pihak Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan pula untuk aspek jati diri pelajar. Pihak Kolej Vokasional perlu mewajibkan semua pelajar untuk menghadiri program orientasi. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa semangat belajar dalam diri pelajar dan menyedarkan betapa pentingnya untuk terus istiqamah dalam mencapai matlamat kejayaan. Seterusnya, pihak kolej juga perlu menjadikan pelajar cemerlang sebagai ikon di kolej agar dapat dijadikan contoh tauladan kepada para pelajar seperti menjadikan alumni Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan yang telah menjadi usahawan yang berjaya sebagai ikon kolej tersebut.
Seterusnya, para pelajar akan lebih bersemangat sekiranya pihak kolej memberikan satu penghargaan berupa hadiah kepada pelajar yang telah berjaya menghantar tugasan. Hal ini akan menjadikan pelajar lebih cakna dan rasa lebih bersemangat untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Untuk aspek tindakan kepada pelajar yang tidak menghantar tugasan pula, pihak sekolah perlu mengingatkan pelajar tentang tugasan yang tidak dihantar dengan menghubungi pelajar tersebut. Sekiranya pelajar tersebut tidak memberi sebarang maklum balas, maka pihak sekolah perlu menghubungi ibu bapa pelajar untuk mendapatkan maklum balas dari pelajar. Pihak kolej juga boleh melaksanakan hukuman yang bersesuaian kepada pelajar yang tidak endah akan tugasan yang telah diberikan oleh guru mereka secara atas talian sepanjang pandemik COVID-19. Saya Anis Khalida binti Mahfuzi, pemegang KM Metrik di 2019-2009-1178 akan meneruskan pembentangan bab 5 iaitu perbincangan. Berdasarkan dapatan kajian, kami dapat menyimpulkan solusi yang baik mengenai isu masalah disiplin segelintir pelajar sekolah Kolej Vocational Teluk Intan tidak menyempurnakan tugasan yang diberikan semasa proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian berlangsung. Cadangan yang dibincangkan adalah kerjasama daripada pihak ibu bapa dan guru dapat memantau tahap pembelajaran murid memainkan peranan penting dalam membantu disiplin murid-murid untuk menyempurnakan dan menghantar tugasan yang diberikan semasa proses PDPR dijalankan. Antara kebaikan yang diperolehi daripada cadangan ini adalah yang pertama, murid yang mempunyai masalah disiplin dan kurang perhatian daripada ibu bapa akan rasa disayangi. Hal ini adalah kerana mereka akan merasa disayangi dan diambil berat oleh ibu bapa yang mungkin sebelum ini sibuk bekerja, dan sekaligus murid akan lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menghadiri kelas secara konsisten dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Namun begitu, perkara ini juga mempunyai risiko jika pihak ibu bapa memandang enteng dengan aduan guru tentang masalah disiplin murid yang tidak menghantar tugasan yang diberikan. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana terdapat segelintir ibu bapa yang tidak dapat menerima teguran daripada guru tentang masalah yang dicetuskan oleh anak mereka. Dan bagi ibu bapa yang menerima teguran daripada guru pula, pasti akan memarahi ataupun menegur anak mereka kerana tidak menyiap dan menghantar tugasan. Dan hal ini juga menyebabkan murid memberontak dan menyalahi guru kerana melibatkan ibu bapa di dalam masalah ini. Oleh itu, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah penerimaan teguran daripada pihak ibu bapa, murid dan guru dapat menyelesaikan masalah disiplin murid yang tidak menyiapkan dan menghantar tugasan yang telah diberikan. Dan murid perlu mengambil iktibar untuk melakukan perubahan bagi mendapat ilmu dan berjaya serta memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kelab. Sekian daripada kumpulan 3. Sebarang soalan boleh ditanyakan selepas menonton video ini. Sekian, terima kasih.